Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni sekali lagi kita dapat bersama dalam satu sesi kuliah kita berkenaan dengan muwafaqat Umar radhiyallahu anhu, dan pada petang ni insya-Allah kita akan bicarakan dua muwafaqat. Itulah dia muwafaqat yang ke-12 dan juga muwafaqat yang ke-13 insya-Allah. Dan kita masih lagi berada dalam bab ataupun tema besarnya adalah akidah. Kalau dua minggu lepas kita bicarakan tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut Allah Taala sebagai pencipta, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan juga kita bincangkan tentang Allah, kepercayaan kepada malaikat. Bagaimana orang Yahudi dia menerima malaikat Mikail, namun pada masa yang sama dia memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Dan sedangkan kedua-duanya adalah malaikat. Dan pada hari ini tuan-tuan kita nak bicarakan tentang beriman kepada Rasul. Dan kita masuk ke muwafaqat yang ke-12. Itulah dia yang kita namakan sebagai dibunuh kerana ragu. Dibunuh kerana ragu. Tajuk ni bunyinya macam agak kasar sikit lah tuan-tuan. Tapi sebenarnya ada kisah-kisah yang kita akan bicarakan nanti insya-Allah. Allah Ta'ala berfirman, dalam surah An-Nisa ayat 65, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan daripada apa-apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Jadi ayat ni jelas tuan-tuan. Ayat ni adalah bagaimana Allah SWT menceritakan, memberi perkhabaran kepada Rasulullah SAW bagaimana orang yang beriman ini mereka akhirnya akan kembali kepada Rasul untuk membuat satu penghakiman terhadap suatu isu yang timbul di antara mereka. Dan apabila Rasulullah SAW telah memberikan penghukuman, maka mereka ni akan terima keputusan tersebut. Baik keputusan tersebut memihak kepada mereka ataupun keputusan tersebut tidak memihak kepada mereka. Mereka tetap beriman kepada Rasulullah SAW. Sebab nuzul ayat, Ibn Katsir dalam Musnad Al-Faruq menyebut satu riwayat daripada Damrah yang berbunyi dua orang lelaki membawa satu kes persengketaan kepada Rasulullah SAW untuk diadili. Lalu Rasulullah SAW memutuskan dengan memberikan yang hak kepada pemiliknya dan mengambilnya daripada yang tidak berhak. Maksudnya dia ada dua pihak kan. Satu pihak yang minta, satu pihak yang sedang memegang kan. Contoh macam kita kata pen ni lah. Contoh pen kan. Pegang pen ni, milik siapa pen ni? Saya boleh kata ni milik saya. Tapi bila seorang kawan saya tengok, dia kata ni pen dia boleh dakwa. Kan? Jadi pen ni berada di tangan saya. Jadi sebenarnya milik siapakah pen ini? Contohlah kita kata kan. Itu kerja qadi ataupun pada masa kini kita katakan sebagai hakim. Hakim untuk memutuskan siapakah pemilik sebenar pen ini. Jadi Rasulullah pun sama juga. Dia datangkan kepada baginda SAW sesuatu isu siapakah yang berhak sebenarnya pemilikan ke atas suatu perkara tersebut. Maka Rasulullah akan memberikan satu keputusan menunjukkan bahawa orang inilah merupakan pemilik sebenar kepada suatu perkara tersebut. Maka bila dia sebut si A contohnya menjadi pemilik, maka si B itu tak jadi pemilik lah. Kan? Dia sifatnya begitulah bila kita kata menjatuhkan hukum ni kan. Untuk kita puaskan hati kedua-dua pihaknya agak sukar. Biasanya diperlukan kepada lapan dada dan sebagainya. Jadi lelaki yang kalah tu berkata, aku tak terima keputusan itu. Aku tak terima keputusan itu. Maksudnya lelaki yang kedua ni dia menolak keputusan Rasulullah SAW. Lalu lelaki yang menang tu bertanya,
Apa yang ingin engkau lakukan? Kamu dah tolak apa yang Rasulullah SAW putuskan. Kamu nak buat apa lagi sekarang ni? Jadi dia menjawab, dia kata, aku nak bawa kes ni kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia sebut gitulah. Nak bawa kes ni kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka berdua pun menemui Abu Bakar. Jumpa dengan Abu Bakar. Lalu berkata lelaki yang menang. Dia adukan perkara ni kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kami dah bawa dah kes ni kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, keputusan baginda sallallahu alaihi wasallam memihak kepada aku. Maksudnya aku di pihak yang benarlah. Nabi dah putuskan begitu. Maksudnya aku adalah pemilik sebenar perkara tersebut, benda tersebut. Lalu Abu Bakar berkata keputusan kes ni adalah seperti yang diputuskan oleh Rasulullah. Kan? Memang kalau kita pun kalau kita hidup di zaman Nabi pun, kalau Nabi dah putuskan satu perkara, takkan kita nak lawan lagi kan? Kalau dia berada dalam konteks perbincangan tu lain. Kan, dalam konteks perbincangan tu lain. Contohnya macam yang kita kata Nabi sebut dalam satu ayat Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan, golongan Ansar mereka berbincang dengan Rasulullah ketika tu sebelum daripada perang Uhud. Kan, kemudian Nabi cenderung masa perang Uhud tu Nabi cenderung untuk bertahan di dalam Madinah. Jadi mereka ni yang ketika tu ramainya disebutkan oleh para mufasir, ramainya yang baru masuk Islam. Sebahagian daripada mereka tidak join dalam perang Badar. Jadi mereka ni bersemangat nak keluar. Mereka minta dengan Rasulullah untuk keluar daripada Madinah, bertahan di Bukit Uhud. Kan? Tapi Rasulullah SAW kata, aku cenderung untuk bertahan dalam Madinah. Kan? Maksudnya tak keluar daripada Madinah lah. Tapi akhirnya disebabkan desakan daripada para sahabat ni untuk keluar daripada Madinah dan bertahan di Bukit Uhud, maka akhirnya keputusan mesyuarat tersebut adalah keluar daripada Madinah, maka terjadilah perang di Bukit Uhud. Kan? Jadi berlaku perang Uhud. Maksudnya itu dalam konteks mesyuarat tak ada masalah. Yang kita ceritakan pada hari ini adalah apa yang telah Nabi putuskan. Dah putuskan dah Pak A keputusan dia. Kan? Maka bila dah putuskan A, dia tak ada takwilan lagi dah. Kan? Keputusan tu dah dibuat, maka sepatutnya tidak timbul lagi isu tak puas hati tu, tak timbul dah. Kan? Jadi bila dibawa kepada Abu Bakar, Abu Bakar kata keputusan ini dah diputuskan oleh Rasulullah. Maka kenapa pula kita nak putuskan sekali lagi keputusan yang telah diputuskan oleh Rasulullah? Kan? Jadi sudah tentulah dari sudut adabnya sendiri pun kita tak mungkin akan memberikan satu pandangan yang berbeza daripada apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sendiri pun, sahabat-sahabat sekalian, memang kita faham bahawa baginda ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kan Allah Taala sebutkan Rasulullah ni dia tak akan menyebut satu perkara melainkan apa-apa yang disebutkan itu adalah sesuatu yang diwahyukan. Maksudnya benar, kan? Benar. Kita masih terima dengan sepenuhnya. Maka Abu Bakar pun terima. Abu Bakar kata keputusan kes ni adalah seperti apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Selesai masalah, kan? Tapi mendengar keputusan tu, lelaki yang kalah ni tak boleh terima lagi. Kan? Dia tak puas hati lagi. Jadi dia pun kata, kalau gitu nak bawa kes ni kepada Umar Al-Khattab. Maka keduanya pun pergi menemui Umar. Lalu lelaki yang menang tadi menerangkan tujuan kedatangan mereka kepada Umar dan berkata, kami dah bawa dah kes ni kepada Nabi. Dan keputusan baginda memihak kepada aku. Namun dia tak dapat nak terima keputusan tersebut. Lalu kami pula dah bawa pula kes ni kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia pun kata keputusannya adalah sama, tetap tak berubah, kekal seperti mana yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Tapi lelaki yang kalah kes ni, dia tak dapat nak terima. Dia pun, jadi sebab itulah kami berjumpa dengan Umar. Dan Umar pun menetapkan perkara yang sama. Jadi Umar ni memang sahabat Nabi yang macam kita sebutkan tadilah, bila dah diputuskan dia tak timbul isu. Padahal kalau dalam bentuk mesyuarat kita tahu bagaimana Umar ni dia agak lantang memberikan pandangan, dan ada beberapa kes pandangannya itu berbeza dengan Rasulullah SAW. Contoh sebutkan dalam bab muwafaqat ni lah. Antaranya isunya tentang apa dia? Tentang Usara Badrin contohnya, tentang apa? Tentang tawanan perang Badar, kan, apa yang perlu dilakukan terhadap tawanan perang Badar. Maka Umar berbeza pandangan dengan Rasulullah, sehingga akhirnya turun ayat Quran menyatakan bahawa pandangan Umar itu adalah pandangan yang lebih tepat. Kan, kemudian ada beberapa kes yang lain lagi lah yang Umar memang berikan pandangan yang berbeza. Tapi bila Rasulullah SAW telah menetapkan satu keputusan, ini yang kita sebutkan daripada awal tadi, ya, dalam konteks mesyuarat boleh berbeza. Kan, kita bawa dalam organisasi kita pada hari ini pun perkara yang sama juga.
Kan dalam konteks mesyuarat boleh berbeza, dengan bos kita boleh lawan. Kan? Dengan bos kita boleh lawan dalam mesyuarat. Kan? Dengan sahabat-sahabat yang lain kita boleh bagi pandangan berbeza. Gaduh dalam mesyuarat ni gaduh. Kan memang kita seboleh-bolehnya ahli mesyuarat yang baik adalah ahli mesyuarat yang boleh memberikan pandangan yang berbeza. Kan? Saya ingat masa apa nama tu? Siapa nama? Presiden Amerika yang kulit hitam tu. Siapa nama dia? Negro tu lupa pula saya nama dia. Barack Obama. Masa dia dalam parti dia nak tentukan siapa calon presiden. Dia bertanding dalam parti dia lawan dengan Clinton kan, Michelle Clinton. Nak lawan dengan Michelle Clinton ni untuk menentukan siapa calon bagi parti mereka ni untuk diketengahkan sebagai presiden Amerika, calon presiden Amerika. Belum lawan dengan parti sebelah lagi. Baru menentukan calon di dalam parti mereka. Kemudian Barack Obama menang, kalah Michelle. Michelle ke Michael ke, gitulah yang perempuan tu kan, isteri kepada Hillary Clinton. Michelle ni isteri kepada Barack Obama kan. Menang Hillary Clinton, menang Barack Obama, kalahkan Hillary Clinton. Bila Barack Obama jadi presiden Amerika, berjaya dia jadi presiden Amerika, dilantik Hillary Clinton ni jadi setiausaha kan, setiausaha kepada kerajaan Amerika kan. Jadi disebut dalam ucapan dia, saya ingat saya dengar tu kan, disebut, dia kata kenapa aku perlukan Hillary Clinton dalam kerajaan aku, sebab aku perlukan orang yang boleh lawan aku. Orang yang boleh lawan aku, orang yang boleh bagi pandangan yang berbeza dengan aku, orang yang boleh nampak sudut yang aku tak nampak. Supaya apa? Supaya keputusan yang dibuat nanti adalah keputusan yang konkret. Itu dalam konteks, kita kata dalam konteks mesyuarat kan. Macam kita sebutkan tadilah, Omar banyak ada beberapa keadaan yang diriwayatkan berbeza. Sahabat-sahabat Nabi yang lain pun ada juga memberikan pandangan yang berbeza kepada Rasulullah SAW. Mereka semua adalah orang-orang yang cerdas, bijak, pintar. Kan, bukan mereka ni mengikut Nabi dalam keadaan yang dibenarkan, diraikan, mereka akan memberikan pandangan apabila Rasulullah SAW membenarkan. Tapi bila dah buat keputusan, dia bukan isu lagi. Bila buat keputusan, maka faiza azamta, dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi kan, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Bila dah berazam, tawakal kepada Allah. Bila Rasulullah SAW dah tetapkan A yang betul, B yang salah, tidak akan ada sahabat Nabi yang lain yang akan memberikan pandangan yang berbeza. Kan? Tak akan ada. Jadi Abu Bakar pun sama dan Umar pun sama. Jadi bila Umar ditambah lagi, dia kata kemudian Umar, seperti mana yang disebutkan oleh riwayat Ibnu Katsir ni, dia kata Umar masuk ke dalam rumah, kemudian keluar dengan membawa sebilah pedang. Dia bawa wasaif, disebut dalam hadis tadilah yang panjang tu. Dibawa sebilah pedang yang terhunus, kemudian dia tetap kepada lelaki tadi yang enggan terima keputusan Rasulullah SAW itu, lalu membunuhnya. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat Quran, fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga kepada akhir ayat. Maksudnya, kalaulah menunjukkan bahawa mereka yang menentang ataupun menyalahi ataupun tak dapat nak terima apa yang Rasulullah telah putuskan, maka kasarnya mereka ni tidak beriman. Kan? Tidak beriman. La yu'minu. Mereka ni tidak beriman. Mereka tidak disifatkan beriman, sehinggalah mereka menjadikan engkau hakim, kemudian mereka tidak pula berasa dalam hati mereka keberatan untuk terima apa yang telah engkau putuskan. Jadi yang berlaku kepada lelaki ni tadi, dia ni tak nak terima keputusan Rasulullah, mula-mula bawa kepada Rasulullah dengan harapan bila Rasulullah SAW menetapkan satu keputusan dan mengharapkan bahawa keputusan tersebut memihak kepadanya, sedangkan kita tahu bahawa Rasul ni adalah seorang yang adil kan, seorang yang adil, seorang yang melihat kepada fakta dan memutuskan berdasarkan kepada apa yang dirasakan dan juga apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda. Dan apabila keputusan telah dilakukan, tiba-tiba terbukti bahawa keputusan tersebut berbeza daripada apa yang diingini. Diinginkan supaya memihak kepadanya, tapi tak jadi seperti mana yang diingini. Akhirnya apa yang berlaku, dia tak nak terima. Jadi bila tak nak terima, dia disifatkan sebagai tidak beriman. Ini yang kita masukkan dalam bab akidah. Dimasukkan dalam bab akidah. Dan kisah ini dikongsikan oleh ramai ulama. Antaranya dalam kitab-kitab hadis. Ibnu Abi Hatim disebutkan juga dalam riwayat As-Sa'labi. Dan Syekh Hamid bin Ali bin Ibrahim dalam kitabnya Dur Al-Mustatab yang menyebutkan beberapa riwayat yang hampir sama. Namun adalah beberapa perbezaan. Ini biasalah riwayat yang ada ni, kadang-kadang ada perincian tertentu yang mendetailkan lagi, kadang-kadang ada sedikit berbeza dan sebagainya. Yang paling menarik untuk dikongsikan, kami kongsikan dalam buku ni adalah riwayat yang datang secara mursal daripada Ibnu Battah, daripada Makhul. Tambahan di akhir riwayat ini, Jibril mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata. Maksudnya ada riwayat yang ada panjang sikit lagi kisah dia.
Lalu Jibril selepas pada Umar dah bunuh lelaki, Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu Jibril pun berkata kepada Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya lelaki itu telah dibunuh oleh Umar. Maksudnya Jibril khabarkan kepada Rasulullah, lelaki tersebut telah dibunuh oleh Umar dan telah dibezakan antara yang hak dan juga yang batil pada lisan dan juga tangan Umar. Dan kerana itulah riwayat inilah disebutkan antara yang menjadi sebab bagaimana Umar dinamakan sebagai Al-Faruq. Al-Faruq maksudnya apa dia? Pemisah di antara yang hak dan juga yang batil. Dan kisah ni ada juga beberapa versi yang lain, antaranya yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun saya sebutkan di sini, walaupun kisah ini diriwayatkan oleh beberapa ulama, namun ada juga keraguan pada kebanyakan riwayat. Al-Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul, dalam nota kaki itu disebutkan bahawa hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Aswad adalah mursal. Mursal ni maksudnya apa? Maksudnya hadis ni diriwayatkan oleh tabi' tanpa menyebut siapa sahabat yang meriwayatkan. Dan hadis ni juga adalah hadis yang gharib. Gharib ni maksudnya ada peringkat-peringkat tertentu ataupun semua peringkat. Dia tak ramai yang meriwayatkan, ada seorang gitu je. Kerana ada pula dalam sanadnya ni seorang lelaki yang perawi yang namanya adalah Ibnu Duhai'ah. Tapi hadis ni diriwayatkan dengan, dikuatkan lagi dengan jaringan yang lain lah. Maksudnya oleh Utbah contohnya, daripada bapanya sendiri Damrah yang kita sebutkan tadi, daripada Damrah lah. Ya, Ibnu Kasir ni diambil daripada hadis Damrah tu. Dan hadis Damrah ni lah yang diriwayatkan dalam yang kita bacakan tadi. Dan Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan satu hadis mengenai penurunan ayat yang sama, iaitu daripada jalan ataupun Tariq Az-Zuhri daripada Umrah. Katanya apa dia? Zubair berebut perairan di sebuah kampung dengan seorang Ansar, Az-Zubair Al-Awam. Dia rebut air kan daripada satu kampung dengan seorang lelaki Ansar. Maka berkata Rasul, alirkanlah air ke kebunmu terlebih dahulu. Maksudnya air itu mengalir, nak pergi ke mana dulu? Nak pergi ke kebun Zubair dulu ke nak pergi ke kebun orang Ansar tu dulu? Kan dia berebut di situ. Jadi Rasulullah SAW dia kata, alirkanlah air ke kebunmu terlebih dahulu. Dia kata, alirkan air ke kebun kamu dahulu wahai Zubair. Kemudian barulah alirkan air tersebut kepada jiranmu, maksudnya kepada orang Ansar tadi, sebab mungkin kebunnya bersebelahan. Kemudian mendengar keputusan Rasul itu, maka berkata orang Ansar tu, wahai Rasulullah, adakah kamu buat keputusan ni kerana Zubair itu sepupumu? Kan, sebab Zubair Al-Awwam ni memang sahabat Nabi yang merupakan sepupu Nabi. Sebab Zubair ni dia adalah anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah ni maksudnya dia adalah adik-beradik kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, kan, ayah Nabi. Jadi Safiyah ni adalah adik-beradik dengan Abdullah, ayah Nabi. Jadi Zubair ni adalah sepupu Nabi, kan. Dan Zubair juga dia ada talian darah juga dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid dia ada talian darah juga. Jadi dia adalah keluarga yang rapat dengan Nabi lah. Tapi Zubair ni, kalau sahabat-sahabat baca dia punya riwayat kisah hidup dia, dalam kitab-kitab Tabaqat disebutkan bahawa Zubair ni satunya memang salah seorang daripada 10 orang Asyarah Mubasyirin Bil Jannah tu, 10 orang sahabat Nabi yang confirm syurga. Disebutkan namanya secara khusus. Dan yang keduanya, Zubair juga adalah salah seorang sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Awal masuk Islam. Memang antara yang awal lah masuk Islam. Ada yang kata, ada riwayat yang menyebutkan bahawa Zubair ni dia masuk sehari selepas daripada Abu Bakar. Maksudnya memang tak lama selepas daripada Nabi menjadi Rasul, dilantik menjadi Rasul. Zubair ni antara yang awal masuk Islam. Jadi orang Ansar ni dia tak puas hati. Dia kata, adakah Rasulullah ni, kamu ni ya Rasulullah, bias? Kan, kroni kan, kalau kita hari ni kita sebut kroni lah. Jadi adakah kamu ni kroni? Kan, wahai Rasulullah, memberikan keputusan ni yang memihak kepada Zubair kerana dia, Zubair ni adalah sepupumu. Kan, dia tak puas hati. Jadi bila dengar kata-kata Ansar tadi, Nabi berubah wajah dia. Mungkin kerana menahan marah, mungkin rasa geram, tapi Nabi ni dia seorang yang pemaaf, kan. Lalu baginda pun bersabda, alirkanlah air wahai Zubair. Kemudian tahan air sebut sampai ke paras dinding. Maksudnya sampai terendam batas air, batas pokok tu, batas kebun tu. Lepas tu barulah lepaskan air kepada jiranmu. Dia naikkan lagi keputusan tersebut. Dengan tu Rasulullah memberikan hak sepenuhnya kepada Zubair dengan ketetapan hukum yang lebih jelas sampai orang Ansar tersebut bermuhasabah. Maksudnya dia bagi satu keputusan supaya Zubair ambil semua air tu, atas ihsan Zubair lah untuk memberikan kepada jirannya yang sebelah tu. Kan? Sebab kita tahu bahawa Rasulullah SAW ni, macam kita sebutkan tadi lah, dia bukan menetapkan satu hukum tu kerana apa? Kerana
kerana nafsu, tak. Bukan kerana bias, bukan kerana kroni. Bahkan ulama fiqh bila bincangkan dalam bab hadis ni, kalau kita baca hadis ni pun kita akan rasa bias. Ya, tapi sebenarnya kita tak faham konteks. Bila ulama fiqh bincangkan, maka disebutkan di sini bahawa sebenarnya air kebun Zubair ni dia berada di hulu. Dia kalau ikut kedudukan dia itulah, dia berada di hulu. Jadi Ansor ni, kebun Ansor ni berada di hilir. Jadi air itu mestilah datang daripada hulu kan. Itu mana-mana kedudukan geografi pun kita akan faham. Begitulah keadaannya. Kan, tempat tadahan air ni biasanya berada di hulu kan. Dia berdekatan dengan bukit lagi. Jadi air itu akan mengalir daripada hulu kemudian pergi ke hilir. Kalau kita dah bawa pergi ke hilir, nak tolak balik ke hulu dia dah peliklah, menyalahi adat lah kan. Cuma tinggal lagi mungkin mereka nak buat saliran air tu supaya untuk memudahkan lagi ataupun memandu air tersebut untuk mengalir ke mana-mana. Jadi sebenarnya bukan isunya bias. Sebenarnya Nabi dah tengok dalam konteks yang lebih luas sebelum memberikan keputusan. Bukannya sesuka hati ataupun sewenang-wenang memberikan hukum ataupun mengutamakan ahli keluarga baginda, tapi kerana kedudukan tu. Kalau Ansar itu kebunnya berada di hulu berbanding dengan kebun Zubair, maka sudah tentu Rasulullah SAW dalam konteks ini mengatakan bahawa air itu diberikan kepada orang Ansar terlebih dahulu, barulah dihantar kepada Az-Zubair. Kan? Tapi tidak. Bukan kerana Zubair, bukan kerana Ansar, bukan kerana Quraisy, bukan kerana Ansar, tapi kerana kedudukan kebun tersebut. Itu yang menjadi buah kepada keputusan yang Rasulullah SAW buat. Tapi disebabkan pertikaian daripada Ansar tadi, maka Zubair pun dia diberikan hak yang lebih besar lagi dalam menentukan penggunaan air tersebut kepada kebunnya. Jadi bila Nabi dah buat keputusan tu, orang Ansar tadi tu pun muhasabah dirilah kan, rasa menyesallah sikit kan, kenapa mempertikaikan keputusan awal. Padahal keputusan awal tu tak adalah Nabi kata sampai tahap kita ni Zubair perlu boleh menggunakan lebih banyak air, kemudian bakinya baru diberikan kepada orang Ansar kan. Tapi sebaliknya alir di kawasan hulu terus pergi ke hilir. Begitu air kan, air ni sifatnya dia mengikut graviti, dia akan turun ke bawah. Tapi yang apabila dipertikaikan, maka itu yang Rasulullah buat supaya bagi pakai puas hati dulu, bagi rendam dulu, bagi subur dulu, bagi puas hati betul guna air di kebun Zubair, kemudian yang bakinya barulah dialirkan, dihantar kepada orang Ansar tersebut. Maksudnya dapat mungkin air yang lebih sikit lah kan. Jadi Rasulullah SAW pun bagi isyarat supaya mereka berdua sebenarnya saling bertolak ansur. Tengok bagaimana Rasulullah SAW kan, dia tak adalah kita kata bila bagi keputusan tu maksudnya absolut tu mesti begitu, tapi dia nak ajar supaya kita kata bertolak ansur, kita ada persaudaraan antara kita kan. Jadi kata Az-Zubair dia kata mungkin, aku fikir peristiwa ni mungkin yang menyebabkan turunnya ayat fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sebab dalam ayat ni tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok dalam Allah Taala tak adalah sebut kata orang yang mempertikaikan ataupun mempersoalkan apa yang Nabi sebutkan ini sebagai tidak beriman. Sebab ini tidak disifatkan seperti orang yang beriman. Maksudnya dia tidaklah seberat kita kata ni keluar terus pada iman. Kan? Tidak begitulah. Jadi maksudnya nak sebutkan lagi kepada kita bahawa kalau boleh tak ada pertikaian dah. Kan, tak ada pertikaian dah, tak timbul dah isu kepada pertikaian tersebut. Dan kalau kita tengok kalau saya ada dituliskan dalam dalam nota kaki itu, sebenarnya di satu hadis Ibn Abi Hatim diriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Musayyib bahawa ayat ni turun kerana perebutan air oleh Zubair lawan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ni pun seorang sahabat Nabi yang hebat juga. Kalau kita baca dia punya kita baca dia punya riwayat atau biodata dia tentang kisah Hatib ni pun seorang sahabat Nabi yang masya-Allah. Seorang sahabat Nabi yang masya-Allah memang seorang yang hebat juga. Bukan maksudnya untuk mempertikaikan, cuma dia nak mendapatkan hak yang lebih. Mungkin gitu kadang-kadang kesilapan rasakan nak akan hak itu kan. Jadi kesilapan ni mana-mana manusia pun boleh terkena. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun bila bagi keputusan yang lebih berat itu untuk mendidik dan akhirnya menjadi satu keinsafan, dan pada masa yang sama bagi isyarat juga supaya berlaku tolak ansur antara Zubair dan juga Hatib ni, antara jiran-jiran ni kan. Sebab memang gitulah sifat kita manusia kan. Memang kita kena tolak ansur antara kita ni. Dan hadis ni diriwayatkan oleh ulama-ulama daripada riwayat hadis daripada Sunan Sittah dan juga ulama-ulama lain seperti
Musnad Ahmad, Sahih Ibn Hibban, juga Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Abu Ya'la, juga Ibn Abi Hatim. Maksudnya banyaklah ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan daripada ayat ni tuan-tuan, kita boleh nampak bagaimana antara kepentingan kita baca ayat ni adalah kewajipan untuk kita mentaati Rasulullah SAW secara ijmal, secara keseluruhan. Sama ada pada suruhan ataupun pada larangan. Kita wajib taat. Rasulullah SAW suruh buat apa, kita wajib buat. Rasulullah SAW larang kita daripada buat apa, kita wajib menahan diri daripada melakukan larangan tersebut. Kan, kita mesti mentaati. Tak ada tempat untuk kita mempertikaikan, tak ada. Melainkan pada takwilan itu lain cerita. Pada takwilan itu lain cerita. Ni sebab tu dimasukkan dalam bab akidah. Sebab apa dalam bab akidah ni memang macam yang saya sebutkan pada 2 minggu lepas lah. Dia tidak ada sifir. Tidak ada sifir. Kita kata apa? 100 tolak 1 sama 9, tak ada. Di 100 tolak 1 dia jadi tolak iman. Kan? Tertolak keimanan. Seperti mana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Kan, laknatullahi alaih. Kan, mereka ni mempertikaikan Jibril alaihissalam, kita bacakan pada 2 minggu lepas kan. Mempertikaikan Jibril menyebabkan iman mereka tertolak. Kan, walaupun mereka percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, tapi mereka tolak Nabi Muhammad, mereka tolak Al-Quran, kan, mereka tolak malaikat Jibril. Kan, mereka beriman kepada hari kiamat, mereka beriman kepada qada qadar. Tapi mereka perkara tersebut menyebabkan iman mereka tu tertolak. Jadi Rasulullah SAW juga perkara yang sama. Kita wajib beriman kepada Rasul dan tidak ada apa-apa yang Nabi ajarkan kepada kita yang kita boleh tolak, tak boleh. Kan? Tak boleh. Kita mesti terima secara penuh tawaduk, penuh keimanan, penuh ketaatan. Kita mesti terima apa yang kita suka dan juga apa-apa yang kita tak suka. Kita kena terima. Apa yang selari dengan kefahaman akal kita ataupun apa yang tak logik pada pandangan akal kita ataupun apa yang kita tolak berdasarkan kepada kefahaman ataupun ilmu kita, tak boleh, kita kena terima juga. Kan, itu Rasul. Kita wajib beriman kepada baginda SAW. Dan Rasulullah itu maksum daripada segala kesalahan. Memang Nabi ni dia tak buat silap. Sebab apa? Sebab macam yang kita sebutkan tadi lah, yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tak melakukan, tak mengatakan satu perkara tu dengan hawa nafsu. Melainkan Nabi ni mengatakan satu perkara yang diwahyukan oleh Allah kepada akal fikiran baginda. Kan, dan walaupun kita kata yelah, kalau kita tengok dalam Quran pun Nabi ni manusia, kan, bila sebut manusia ni antara sifat basyariah kita, sifat kemanusiaan kita adalah melakukan kesalahan. Kan, mestilah, kan, tak larilah kita ni daripada melakukan kesalahan. Sebab tu dalam Quran pun ada beberapa tempat yang kita tengok bagaimana Allah Taala menegur baginda SAW. Kan, contohnya dalam bab apa? Amma yatasaalun, contohnya kan. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Seorang buta datang bertanya kepada Rasul. Kan? Anin naba', tentang satu berita yang agung, kan, bertanya kepada Rasul tentang satu berita yang agung. Tapi Rasulullah SAW yang disebutkan ketika itu sedang melayan puak musyrikin Mekah yang puak pembesar Quraisy. Ketika itu sedang berdakwah, tiba-tiba datang orang buta. Nabi tolak, sebentar, aku tengah bercakap dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kamu. Kan? Jadi Allah Ta'ala zahirkan dalam ayat tu, amma yatasaalun, seorang buta datang bertanya kepada kamu. Kan? Sebutkan di situ. Kan, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Diriwayatkan antaranya disebutkan bahawa lelaki buta tersebut adalah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum. Kan, seorang lelaki yang buta. Tapi teguran tersebut menjadi satu, kita kata apa, panduan pula kepada kita, kan, bagaimana kita menghadapi kehidupan kita pada hari ini. Dan dalam ayat ni juga antara yang kita boleh ambil pengajarannya adalah supaya kita ni gesaan ataupun keperluan untuk kita istighfar dan juga taubat. Apabila melakukan satu-satu kesalahan, mengingkari satu-satu kewajipan ataupun melakukan satu-satu larangan, kita kena cepat-cepat istighfar dan kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah SWT. Sebab macam saya sebutkan tadilah, manusia ni memang kita tak lari daripada melakukan kesilapan. Macam Nabi sebut kan, kullu bani Adam khata', kan, semua anak Adam ni akan melakukan kesalahan, pasti. Kan, tidak ada siapa yang boleh memberikan jaminan bahawa dia ni tak pernah melakukan satu-satu kesalahan, tak pernah. Itu tak mungkin berlaku. Tapi Nabi sebut, wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, adalah mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya macam ulama sebut juga, antara sifat kasih sayang Allah adalah kerana apa? Adalah apabila Allah Ta'ala sengaja membenarkan kita melakukan satu-satu dosa, supaya kemudian kita susuli dengan istighfar dan juga taubat.
maka istighfar dan juga taubat itulah tanda kasih sayang Allah Taala kepada kita. Jadi subhanallah tuan-tuan, memang kalau kita tengok ulama bincang dalam bab melakukan kesalahan ni, memang macam-macam lah benda-benda yang mengisafkan kita kan. Tapi ala kulli hal, berkaitan dengan tajuk ni, tak ada tempat untuk kita mempertikaikan apa-apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, melainkan kita kena terima segala-galanya, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita masuk ke muwafaqat yang ke-13. Ni pendek je ni. Muwafaqat yang ke-13 berkenaan dengan kota ahli syurga. Kota ahli syurga. Kan? Allah Ta'ala dia sebut dalam suratul Waqiah, ayat 39 dan juga ayat yang ke-40. Allah Ta'ala dia sebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Sebilangan besar daripada orang yang terdahulu dan sebilangan besar daripada orang-orang yang datang kemudian. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan baca suratul Waqiah ni, dia ada satu lagi ayat Quran dengan ayat yang lebih kurang. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sebahagian besar daripada orang yang terdahulu dan sedikit daripada orang yang terkemudian. Dia ada kaitan tuan-tuan sebenarnya. Dia ada kaitan antara ayat yang saya bacakan ini dengan ayat yang saya bacakan tadi. Maksudnya sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin dan juga sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Dia ada kaitan. Okey, kita nak tengok kaitan tu, kita kena baca apa hadis ataupun sebab nuzul ayat. Apa yang menyebabkan ayat ni turun, kan? Apa yang menyebabkan ayat ni turun. Dan ayat ni menceritakan tentang kota bilangan ahli syurga. Kaitan dengan tajuk yang kita sebutkan tadilah. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, kan, memang kitab tafsir yang masyhur lah. Siapa-siapa yang belajar tafsir Ibnu Katsir ni antara tafsir yang ringan lah. Kalau orang memang ngaji bidang tafsir, dia akan kata tafsir Ibnu Katsir ni tafsir yang ringan lah. Tapi untuk orang awam, pada saya agak sesuai, kan, agak sesuai lah untuk kita baca dan juga kita dalami. Dia tafsir yang ringkas lah, dia tak berat macam kitab tafsir At-Tabari itu berat sangat, kan, dia banyak sangat riwayat-riwayat, dia berat. Dan ada juga contohnya macam Syekh Safiur Rahmat Al-Mubarakfuri, kan, dia ringkaskan lagi tafsir Ibnu Katsir ni, dia takhrij lagi hadis-hadis yang ada dalam kitab tafsir tersebut, sebab kitab tafsir ni kadang-kadang ada disusun tu ada riwayat Israiliyat dan sebagainya, ada banyak-banyak perkara tertentu. Jadi Syekh Safiur Rahmat Al-Mubarakfuri ni, dia yang pengarang kitab Ar-Ruhi Al-Maktum tu, dia bersama dengan timnya, dia keluarkan apa-apa yang tidak sahih yang ada pada kitab tafsir Ibnu Katsir ni, lalu beliau keluarkan satu lagi kitab, macam kita kata mulakhas lah, ringkasan kepada Ibnu Katsir yang dimurnikan lagi, kan, dimurnikan lagi. Tuan-tuan boleh cari, ada terjemahannya ke dalam bahasa Malaysia kita lah, ada terjemahannya banyak. Pada hari ni mudah, kan, ramai ustaz-ustaz kita yang masya-Allah hebat-hebat yang menterjemahkan, memudahkan mereka-mereka yang tidak menguasai bahasa Arab untuk mendalami juga kitab-kitab yang masya-Allah disusun oleh para alim ulama kita yang terdahulu. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, diriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Urwah daripada Jabir bin Abdullah, katanya apabila turunnya ayat fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, disebutkan padanya sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, ramai daripada orang-orang yang terdahulu dan sedikit daripada orang-orang yang terkemudian. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada orang dulu-dulu sebelum daripada kaum Nabi Muhammad SAW, ramai yang masuk Islam, ramai yang masuk ke dalam syurga. Ni kota ni. Wa qalilun minal akhirin, dan sikit daripada orang-orang yang terkemudian, maksudnya kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam syurga. Maksudnya kota tu banyak untuk orang terdahulu, banyak untuk kaum-kaum yang terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, dan sikit, sebahagian kecil daripada penduduk syurga adalah umat Nabi Muhammad SAW, kan, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kota tu kalau fikirkan logik lah, kan, sebab Nabi Muhammad ni salah seorang daripada 25 orang Rasul yang wajib diimani. Ada ramai lagi Rasul lain, kan. Jadi bila kita kata sikit daripada kita berbanding dengan ramai umat terdahulu, logiklah dengan bilangan Nabi je, kan. Kalau saya tak tahulah tuan-tuan, kalau saya terima je, kan, sebab apa kita faham logik akal tu, kan. Logik maksudnya kaum terdahulu ni jadi ramai Nabi, kan, dan dah kita pun tak tahu berapa ribu tahun dah berlalu bumi ini, kan. Kita tak tahu berapa ribu tahun dah berlalu bumi ini.
kan diwujudkan sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW tu kita tak tahu berapa ribu tahun dah, walaupun ada perkiraannya dibuat, tapi maksudnya lama kan, lama dan banyak nabi dan juga banyak kaum telah hidup sebelum daripada kita. Dan logiklah kalau kita kata sebahagian besarnya mereka berbanding dengan satu orang rasul yang diturunkan di akhir zaman ni, itulah di umat Nabi Muhammad. Tapi Umar ni, ni kita kata hebat Umar ni. Kan kita kata hebat Umar ni. Umar ni dia kata, wahai Rasulullah, dia kata sebahagian besar yang masuk syurga orang-orang dulu, sikit je daripada kami ni yang masuk syurga. Kan dia kalau kita kata macam komen lah kan, macam komen lah. Tapi itu yang lubuk hatinya sebut kan, lubuk hatinya sebut. Lalu berkata Jabir, penghujung ayat tu tak turun selama setahun kan, suratul Waqiah ni tak komplit, sehinggalah akhirnya turunlah ayat Quran, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Ramai daripada kalangan mereka orang yang terdahulu dan ramai daripada kalangan orang-orang yang terkemudian. Sullah ni asal perkataan salasah lah, tiga kan. Tiga. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, wahai Rasulullah datang sini. Kan? Ya Umar, ta'al, fasma' ma qad anzalallah. Kan Nabi sebut kan, wahai Umar, mari sini, dengar apa yang Allah Ta'ala dah turunkan. Kan apa yang Allah Ta'ala dah turunkan? Sullatun minal awwali wa sullatun minal akhiri. Maksudnya Nabi ni hebat tuan-tuan kan, kalau kita baca hadis ni walaupun dia ringkas, Nabi ni dia ingat siapa yang menyebut perkara tersebut. Kan Nabi ingat Umar yang sebutkan kenapa ramai orang terdahulu dan sikit orang terkemudian. Bagaimana Nabi ni cerdas kan, memang ingatannya kuat kan. Padahal kalau kita kata setiap hari kot Nabi deal dengan para sahabat ni, macam-macam permintaan dan juga macam-macam kerenah para sahabat ni pun kan, manusia tak. Jadi tapi Nabi ingat setahun berlalu, Nabi masih ingat lagi apa yang Umar telah sebutkan. Jadi setahun berlalu turun ayat Quran, qada tu berubah. Qada tu berubah. Ini pun ada kaitan juga dengan konsep qada tuan-tuan. Maksudnya ketetapan awal yang Allah Taala letakkan adalah memang sikit daripada golongan umat Nabi Muhammad ni yang masuk syurga. Tapi disebabkan bila Umar menyebutkan ayat perkara tersebut, maka Allah Taala setahun kan, mungkin Allah Taala sengaja nak biarkan Allah Taala, Allah alam, kita tak pasti. Tapi dalam masa setahun tu Allah Taala ubah qadar tu, sehingga akhirnya kota untuk ahli syurga bagi umat Nabi Muhammad ini dinaikkan kan, ditinggikan kan, diberikan lebih lagi kota sehingga menyamai kota bagi 24 rasul umat terdahulu kan. Jadi kita dah sama kota sekarang ni, padahal kita ni satu umat je kan, berbanding dengan umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Jadi diberikan kota yang lebih. Ini dalam konteks ataupun konsep qada kita sebut kan, bagaimana doa kita kan, doa kita kepada Allah Taala boleh mengubah kan, boleh mengubah amal-amal kebaikan, kebajikan yang kita lakukan boleh mengubah kan. Contoh macam kita kata hadis Nabi sebut apa dia, siapa yang menyambung silaturahim maka umurnya panjang kan. Jadi bila kita ni menjaga hubungan silaturahim antara kita ni, menyambung orang-orang yang telah terputus hubungan silaturahim, kita pergi ziarah mereka, maka Allah Taala ubah, boleh jadi panjang umur kita. Dengan sedekah sakit boleh hilang. Kalau kita fikir macam tak logik di akal, Nabi sebut kan, sedekah sakit hilang. Tuan-tuan boleh carilah mata hadis ni, saya tak nak sebutlah kan, tapi tuan-tuan boleh cari. Memang ada hadis Nabi sebutkan. Sedekah sakit hilang kan. Kita fikir korelasi, kalau kita sebut hubungan, macam tak ada hubungan. Tapi itulah yang agama kita ajarkan. Maksudnya konsep qada. Selain pada doa, usaha, ikhtiar dan sebagainya. Perkara tersebut memang boleh berubah. Kan Allah Taala akan ubah berdasarkan kepada perkenan dia lah, perkenan Allah Taala lah. Kalau Allah Taala nak perkenankan. Tapi apa yang kita minta ni pun sebenarnya Allah Taala dah tahu dah. Kan? Allah Taala dah tahu dah. Cuma tinggal lagi Allah Taala nak tengok kita punya permintaan. Allah Taala nak tengok kesungguhan kita meminta. Allah Taala nak tengok al-khudu' kita, ketundukan kita, kehambaan kita kepada Allah. Kan? Keikhlasan kita. Kan, kesungguhan kita. Ikhtiar yang kita lakukan. Sebanyak mana usaha yang kita buat untuk ubah sesuatu nasib yang berada di tangan kita.
Kan? Bila kita dah buat gitu, maka mungkin Allah Taala akan perkenankan. Kan? Maka Allah Taala ubah. Tinggal lagi kita je tak tahu. Sebab apa benda tu tak berlaku. Kan? Benda tu tak berlaku. Kan? Kita tak nampak masa depan. Tapi benda tu berlaku. Tak ada apa-apa yang mustahil di tangan Allah Taala. Allah Taala boleh ubah. Jadi ini yang kita nampak bagaimana kan bila Allah Taala turunkan satu ayat Quran memberikan kota yang kurang untuk umat Muhammad dan kota yang lebih untuk umat yang sebelum daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia kerana permintaan Umar, maka Allah Taala ubah kota bagi kepada umat Muhammad SAW kota ahli syurga yang sama banyak dengan kota umat terdahulu. Dan disebutkan dalam satu riwayat yang lain, Imam Ahmad dalam Musnad ini menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya apa? Lamma nazalat sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Apabila turunnya ayat Quran, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, umat Islam rasa tertekan. Kan? Umat Islam ni dia rasa pressure kan. Kenapa sikit kota untuk kita ni? Dia jadi mungkin demotivated lah kita kata kan. Rasa motivasi tu rasa kurang sikit lah. Tengok kota kita tak banyak rupanya kan. Itu usaha pun tak ramai boleh dapat. Tak payah minta lah. Biarlah agaknya lah kan. Kita tak tahulah kalau sifat kita manusia ni begitulah kot. Kan? Begitulah mungkin lah. Kan? Rasa nak minta tu rasa macam kurang sikit. Sebab apa? Peluang untuk dapat tu sikit sangat, susah sangat. Sehinggalah diturunkan ayat Quran sullatun minal awwali wa sullatun minal akhirin. Kemudian Rasulullah SAW selepas daripada turun ayat Quran ni, mereka pun baginda SAW pun bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata antum sulus ahlul jannah. Kamu ni mendapat kota sebanyak 1/3 daripada ahli syurga. Kan dapat kota. Bal antum nisf ahlul jannah. Bahkan kamu ni mendapat kota separuh daripada ahli syurga. Sedangkan mereka ni waktu qasimunahum nisful baqi. Sedangkan mereka ni kaum-kaum terdahulu ni separuh lagi tu mereka share sesama mereka. Maksudnya bagaimana kota kita ni telah kota ahli syurga bagi umat Muhammad ni telah diperbanyakkan. Dan Al-Imam Suyuti dalam Qatifus Samar fi Muwafaqat Umar mengatakan tentang kemungkinan Umar sebagai salah seorang daripada umat Islam yang bersedih dengan penurunan ayat Quran itu. Maksudnya kita sebutkan di sini dua riwayat kan. Satu riwayat yang sebut Umar spesifik. Maksudnya Umar yang sebutkan dengan lisannya itu, sehinggalah Nabi Muhammad SAW bila turunnya ayat Quran sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin panggil Umar untuk khabarkan bahawa ayat Quran telah diturunkan. Allah Taala telah menaikkan kota ahli syurga untuk umat Muhammad. Dan ada satu riwayat lain menyebutkan bahawa umat Islam ni sedih kan. Jadi Al-Imam Suyuti dia cuba nak bahaskan perbezaan antara dua hadis ni. Dia kata mungkin Umar salah seorang yang sedih. Yalah, logik lah kan. Dan sudah tentu Umar ni sebagai salah seorang akrab, kita kata sahabat Nabi yang karib, yang berada dekat dengan Rasulullah SAW. Mungkin Umar dia kerana itu yang dia sebut ayat tu, ayat sedih tu. Kan orang lain sedih juga, komplain juga, tapi disebabkan jauh daripada Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW tak dengar sangat mungkin. Kan cuma ngomel-ngomel di belakang mungkinlah kan, kita tak tahulah. Kan rasa sedih, rasa menyuarakan kesedihan, rasa nak sangat ramai-ramai masuk syurga beramai-ramai. Tapi bila Umar sebut, jadi Nabi dengar kan, Nabi dengar. Jadi maksudnya hadis ni mungkin dua hadis yang tak kontradik pun sebenarnya. Kan tak kontradik pun. Umar adalah salah seorang daripada yang sedih, dan disebabkan Umar yang berada berdekatan dengan Rasulullah SAW, jadi Umar yang menyebutkan, dan disebabkan itu Rasulullah SAW mendengar perkataan Umar tersebut. Jadi orang lain pun ia juga. Maka yang kita nampak disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, dia kata apa, hadis yang kedua ni tak menyalahi hadis yang pertama, cuma hadis yang kedua ni sifatnya umum. Kan sifatnya umum sebab disebut tentang umat Islam keseluruhan. Dan hadis yang pertama tu lebih khusus sebut tentang Umar. Dan ayat ni tuan-tuan dari sudut pengajarannya mendatangkan berita gembira buat umat Islam. Kerana pada awalnya kota yang ditetapkan untuk umat Muhammad sikit saja sebenarnya berbanding dengan umat yang terdahulu. Sehinggalah Umar menangis. Dalam satu riwayat sebut Umar menangis, memang menitiskan air mata kan. Dan satu riwayat lain menyebutkan bahawa ramai umat Islam yang mendengar berita daripada sullatun minal awwali wa qalilun minal akhirin itu rasa tak seronok, rasa tak gembira. Dan perkara ni berterusan selama setahun, sehinggalah turunnya ayat Quran sullatun minal awwali wa sullatun minal akhirin. Dan juga Syekh Hamid bin Ali dalam Ad-Dur Al-Mustatab ketika bahaskan tentang perbezaan maksud antara kedua-dua ayat ini, mengatakan bahawa Allah Ta'ala menetapkan pada awalnya kota sedemikian, iaitu sebilangan besar daripada ahli syurga adalah orang terdahulu, dan hanya segelintir
umat Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam syurga berdasarkan qada-qadarnya sendiri. Namun setahun kemudian Allah Ta'ala mengubah qadanya itu selepas menerima syafaat Rasulnya dan juga memberikan kota yang sama banyak kepada umat Muhammad sebagaimana yang diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Maksudnya itu yang saya sebutkan tadi, konsepnya qada qadar, kan Allah Taala boleh ubah, tak ada masalah pun. Kan Allah Taala boleh ubah dan Allah Taala boleh memberikan dengan sifat kasih sayangnya, dengan sifat rahmatnya, dengan sifat meraihkan hamba-hamba Allah yang beriman. Allah Taala tak ada masalah pun. Allah Taala Ghani, kan, Maha Kaya. Allah Taala Razak, Maha pemberi rezeki. Allah Taala Syafi', Maha pemberi syafaat. Kan, tak ada masalah kepada Allah Taala untuk memberikan apa-apa yang diingini kepada manusia hamba-Nya ini, kan. Dan sudah tentu kalau kita bincangkan pun, kalau kita fikir secara logik pun, kadang-kadang tu bukanlah Allah Taala tidak pun mengurangkan kota umat terdahulu. Cuma Allah Taala memperbanyakkan kota untuk orang-orang yang umat akhir zaman ni. Kan, Maha Suci Allah Taala yang begitu memberikan timbantara yang banyak kepada hamba-hambanya. Maka tidak ada apa yang boleh kita buat melainkan bersyukur kepada Allah Taala dan terus melakukan amal kebaikan dan terus mengelakkan diri ataupun menghindarkan diri, menahan diri daripada melakukan keburukan. Jadi saya ingat tuan-tuan, sekadar itu untuk petang ini. Kalau ada sebarang persoalan, saya buka dalam seminit dua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingat tak ada persoalan kot. Jadi berakhirnya tajuk ini, maka selesai tema kita dalam bab akidah. Selepas ni kita akan masuk dalam tema yang lain, insya-Allah. Jadi saya ingat cukup sekadar tu daripada saya pada petang ni. Saya mohon maaf atas sebarang kekurangan. Terima kasih banyak atas kesudian untuk bersama pada petang ni, dan saya ucapkan juga salam selamat menyambut Ramadan. Tak lama lagi kita Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mendoakan antara kita kebaikan-kebaikan dan juga dihindarkan daripada kita ni keburukan-keburukan, insya-Allah, dan Allah Taala menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua.